Okay, nama Syahril Syaifuddin Syahruddin. So orang kenal dengan nama OCB dalam industri e-football, orang kenal dengan nama OCB lah. So macam mana dapat nama OCB lah? Oh, itu daripada zaman universiti. Kawan-kawan yang main game juga daripada PES, so they call OCB, so lekat lah, dia lekat sampai ke nama game. Username dalam online game. Even dalam online game tu saya guna nama OCB juga. Mungkin boleh imbau balik lah, macam mana dapat minat untuk orang kata bermain dan seterusnya kira macam jadi satu kerjaya pula sekarang kan. Okey. Permulaan dia macam mana? Permulaan saya rasa sama macam orang lain. Kita main daripada kedai game, kita main daripada zaman-zaman universiti, dekat rumah sewa, dekat rumah bujang dulu, daripada zaman Winning Eleven. Kalau siapa yang mengikuti e-football lama, dia akan kenal dengan nama Winning Eleven. Lepas tu dia evolve ke Pro Evolution Soccer, PES, and then sekarang dia evolve to e-football. So daripada kita main daripada zaman universiti, daripada dah habis kerja, kita main santai-santai dengan kawan, dan kita join tournament. So bila join tournament, dia more kompetitif. Dia ada rasa nak menang, kita ada goal, sebab tournament ni ada hadiah, tournament ni ada. And then that's where bila evolusi e-sport dekat Malaysia berkembang, kita ada banyak tournament-tournament peringkat domestik, peringkat Asia dan juga peringkat dunia. So dari situ kita involve banyak, especially dalam community, dan kita ada hantar player ke Sukan Asia, Commonwealth, kejohanan dunia. So dia starting daripada main biasa-biasa, dan dia related dengan ekosistem e-sport dekat Malaysia jugalah. Jadi orang kata semuanya pasal passion lah kan, minat. Betul. Kalau tak minat tak boleh pergi juga kan. Betul. So selain daripada minat, mungkin ada benda yang you nak share tentang permainan secara online ni sampai ke boleh jadi satu kerjaya untuk orang mungkin beginners dekat luar sana yang macam macam mana nak jadi orang kata pemain yang profesional kan. So mungkin you boleh share titik permulaan you, macam mana you macam terlibat ataupun menjadi kerjaya e-game ni. Okey, macam saya cakap, passion tu kena ada. Sebab kita buat apa pun semua benda yang kita minat. Jadi bila untuk orang kat luar sana yang minat dengan e-football ataupun minat dengan e-sport secara amnya, macam saya punya pengalaman sendiri, kita dah boleh nampak even dekat Malaysia, dia ada banyak cabang. Event organizer, coach or manager, player. So benda tu kita ada banyak option, kita nak pergi ke cabang mana lah. Jadi macam saya punya sendiri, bila dipanggil untuk menjadi coaching staff untuk player ke Commonwealth, dan juga sebelum tu dah melibatkan diri dengan komuniti untuk Sukan Asia. So benda tu okay, dekat Malaysia kita ada peluang sebenarnya. Tapi to be honest, sekarang belum banyak. Tapi bila passion tu ada, peluang tu ada, dan grab lah. So memang kena cepat dan juga kena minat lah. Okay, sebagai coach kan, apa yang ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap pemain selain dia orang bermain setiap hari, rajin apa semua tu? Sebenarnya ciri-ciri yang ada mungkin dalam minda dia orang, ataupun otak dia, ataupun kemahiran lah, skills tu penting juga kan. So mungkin bagi coach, macam mana dia punya kriteria-kriteria yang menjadikan seorang pemain tu bagus? Based on experience, pengalaman saya, untuk menjadi seorang player yang berjaya, dia kena ada satu big why. Big why. Kenapa you nak jadi player professional? So itu yang akan push diri dia, selain daripada bantuan daripada coaching staff, daripada organisation. Bila dia ada satu big why tu, then itu yang akan push dia. Sebab yang saya kenal, semua player-player yang memang dia ada kisah tersendiri untuk kenapa dia nak berjaya, dan benda tu dia cepat belajar. Sebab dia nak berjaya dalam satu industri ni, saya rasa itu in general mana-mana pun lah. Tapi bila di dalam e-football, kita relatekan dengan bola sepak yang sebenar. Bukan semua orang boleh jadi player bola sepak yang berjaya, dan dalam e-football sendiri pun bukan semua orang boleh jadi player e-football yang berjaya. Dia kena ada satu kenapa dia nak jadi player e-football yang berjaya. So daripada segi coaching staff, kita hanya membantu daripada segi training plan,
daripada segi motivation, dan yang membezakan setiap player adalah mentality lah. Sebab kadang-kadang skill semua lebih kurang sama, Mindset lah. tapi mindset dan mentality orang tu lain-lain, dan itu yang akan membezakan player ni bagus, player ni kurang dia punya pencapaian. Okey, boleh bagi satu nama ikon e-game yang bagi you jadikan panduan sepanjang, mungkin ada pertukaran lah zaman ni orang ni, terus sekarang ni orang ni, mungkin boleh bagi nama yang besar dalam e-games ni. Untuk saya bagi e-football lah ataupun PES specifically, saya berada di zaman peralihan lah, daripada zaman otak-otai, legend-legend sampai ke muka baru. So macam dulu-dulu saya boleh katakan kita ada satu clan nama Deganes, ada Effie, ada Erwan, ada Iqbal. Global ataupun Malaysia? Ini Malaysia. Malaysia. So maybe dia lagi dekat, orang-orang lebih kenal. Even global pun ada, tapi dari peringkat Malaysia macam Erwan, Zainul, Iqbal, itu semua otak-otai. Dan dia dah sampai habis masa dia peralihan ke muka-muka baru. Sekarang kita ada Haikal, kita ada Karen, kita ada play-play Sukma. Dan tu pun saya nak selitkan sikit satu inisiatif yang bagus daripada kerajaan, bila masukkan, especially Kementerian Belia dan Sukan lah, bila masukkan e-sports ni salah satu medalist punya competition dalam Sukma. So kita ada pelapis-pelapis baru yang berumur bawah 21 untuk libatkan diri dalam e-football dalam Sukma ni. Okey, ini soalan yang mungkin orang tanya-tanya kat luar sana, mungkin bagi yang beginners nak menceburkan diri. Okey, kita nak tanya pasal apa saja yang kita buat kan dalam dunia ni, mesti ada pasal duit kan. Walaupun dalam minat benda ni, Betul. boleh jadi satu sumber pendapatan. Okey, bagi Coach Naikan sendiri, boleh melihat ni satu benda yang boleh mendatangkan sumber pendapatan. Mungkin ini satu galakan untuk semua orang menceburkan diri dalam bidang ni. Berapa sebenarnya diorang boleh pergi lah, boleh pergi berapa figure yang boleh pergi, maksudnya jumlah pendapatan yang diorang boleh buat, boleh hasil daripada, mungkin daripada tournament ke, daripada apa sahaja, mungkin cabang dia tu, cabang earning, macam mana nak dapatkan sumber pendapatan. Okey, daripada segi pendapatan dia macam a bit subjektif, tapi kalau kita nak limited daripada segi teams, team yang sponsor, so mungkin kita ada satu figure amount yang bagi saya cukup untuk orang bujang meneruskan hidup. So dia punya figure tu Ada 5 figure? 5 okay, untuk 5 angka dia ke bidang lain, which is probably event organizer ataupun streamer. Yang itu dia lagi besar lah. Tapi untuk permulaan kita boleh ke tournament. Tournament saya rasa lah kadang sikit-sikit pun 1,000. Tapi itu kalau juara. Kalau kita ada 4 minggu, 4 tournament dah kira 4,000. So itu antara calculation roughly lah. Untuk teams yang bayar itu pun ada. Cuma kalau nak lebih besar, dia ada ke bahagian lain, ke event organizer, untuk streamer. So itu lebih lumayan lah saya boleh cakap. Jadi kesimpulannya ada 2 cara untuk dapatkan sumber pendapatan daripada e-game ni. Satu melalui tournament dan satu lagi streamer. Ada satu cabang lain? Cabang lain tu sebenarnya daripada segi sponsorship. Bila player tu dah dikenali, dia ada pencapaian, dan dia boleh kembangkan daripada segi sponsorship untuk berkolaborasi dengan brand-brand terkemuka. So sebenarnya kita boleh relate lah macam player-player bola sepak yang sebenar. Diorang bermain dengan klub, diorang bermain dengan pasukan kebangsaan, dan dalam masa sama diorang pun ada branding diorang sendiri dan collaborate dengan jenama-jenama yang besar lah. Okey, akhir sekali pesanan coach untuk beginners kat luar sana yang nak menceburkan diri dalam e-games ni, apa yang diorang perlu buat, ataupun pesanan lah secara general untuk mereka. Okey, untuk pemain-pemain baru yang baru nak menceburi dalam bidang e-sport, kita persilakan semua, kita menggalakkan daripada kita buat maybe perkara-perkara tak berfaedah, kita boleh menceburkan diri dalam bidang e-sukan. Sebab sekarang dah banyak peluang-peluang yang ada dalam bidang e-sukan. Dia ada banyak cabang.
Tapi untuk menjadi profesional, dan dia kena ada satu sikap lah. Macam kita bekerja juga. Sebab bila dah jadi professional player, seumpama kita bekerja dalam bidang tu, jadi dia kena ada disiplin, kena ada mentality dan mindset yang kuat untuk kita bekerja. So jadi untuk adik-adik ataupun orang kat luar sana yang nak menceburi, kita boleh tengok macam-macam. Dia ada PC platform, kita ada konsol platform, kita ada mobile platform. So banyak, dia tak terbatas. Dan dia bukan sekadar player, kita ada managing and coaching side, kita ada event organizer, kita ada streamer. So banyak. So boleh tengoklah mana yang lebih sesuai dengan diri. Dan untuk eFootball, kita boleh follow VPES Malaysia eFootball. So kita akan update semua tournament-tournament yang ada dekat Malaysia. Kita akan update perkembangan-perkembangan terbaru kat situ lah. Alright, terima kasih.